nak pergi ni ah. Kereta ni tadi parking kat mana ah? Aduh, rasa macam kat tepi ni. Tapi tak ada pula. Ke tepi? Sekejap ingat balik. Tolonglah, siapa boleh tolong ni? Kereta tak jumpa. Mana nak tahu tempat kat mana? Ke ada cikgu boleh tolong? Ada cikgu boleh tolong tak? Kenapa ni, Eli? Cikgu, saya parking kereta kat tepi ni. Okay. Tapi saya tak jumpa sekarang ni kereta saya kat mana. Saya tak ingat belah sini ke, belah kanan ke, belah kiri ke, utara ke, selatan ke, saya tak tahu. Tak tahu. Dekat atas basement ke, dekat belah mana? Aduh, itulah masalah dia. Sebab saya ingat B je kat depan. Ingat B je? Itulah, Eli. Sebenarnya, penting untuk kita tahu kedudukan kita. Okey. Kalau kita kata letak dekat basement yang pertama, B1. Okey. Kalau basement kedua, B2. Okey, tapi kalau kita dah tahu basement pun, kita tak ingat kat mana kedudukan dia. Sebab kan kereta bertukar-tukar. Sebab tu kita kena tahu kita ada dekat tiang nombor berapa, Eli. Saya pun tak ambil gambar tadi, cikgu. Tak ambil gambar. Nampak tak pentingnya dekat situ untuk kita tahu kedudukan ataupun di mana posisi tempat letak kereta kita. Okey. Betul, Eli? Okey, faham. Jadi kejap lagi itu yang kita akan belajar. Ya. Hari ini. Ya, kita nak tahu kedudukan dan koordinat sebenarnya. Baiklah. Okey. Didik TV KPM. Ya, hello, assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga cikgu yang kembali lagi di studio pada hari ini, Cikgu Raouf. Ya, saya Eli. Oh, baiklah cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang subjek matematik berkenaan dengan STEM. Ya, matematik STEM koordinat. Sebab itulah tadi cikgu tolong bantu. Cikgu bantu Kak Eli ni cari kereta tak jumpa-jumpa. Biasa perempuan ni memang selalu lupa. Okey, jadi sebelum itu Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, fizikal dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan serta memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi saya nak sanitasi tangan saya dulu, cikgu. Okey, silakan. Lepas tu boleh jadi turn cikgu pula. Silakan, cikgu. Okey, dan kita boleh buka pelitup muka kita. Okey. Dan simpan di tempat yang bersih. Okey. Baik, saya akan simpan dalam kocek saya untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini. Okey, cikgu. Tapi sebelum itu kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu di dalam talian. Boleh. Ini daripada sekolah mana, cikgu? Hari ini kita ada dua sekolah. Okey. Yang pertama daripada sekolah saya, SK Seri Suria, Kuala Lumpur. Kemudian kita ada murid dari Seri Aisyah Islamic School Bangi. Jom kita berkenalan dengan mereka dalam talian. Itu dia. Comelnya. Ni dia umur berapa ni, cikgu? Kita ada murid tahun 5 dan ada murid tahun 6. Okey, boleh cikgu kenalkan setiap seorang? Boleh. Okey, baik. Kita mintalah mereka perkenalkan diri mereka, Eli. Okey, boleh. Kita persilakan yang pertama Chris. Okey, Chris, perkenalkan diri, Chris. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Chris Viren S. Ramesh daripada Sekolah Kebangsaan Seri Suria. Okey. Cikgu boleh panggil saya Chris. Chris. Okey, hello Chris. Semangat betul je? Semangat betul je, Chris. Okey, bagus. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita persilakan Hilman untuk perkenalkan diri. Hilman, silakan Hilman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hilman Khairin bin Muhammad Rizwan dari Sekolah SK Seri Suria Kuala Lumpur. Cikgu boleh panggil saya Hilman. Okey, Hilman. Okey, seterusnya Kak Eli kita persilakan pula Nurin Wafa, adik Nurin kita untuk perkenalkan diri. Silakan Nurin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Wafa Yufira binti Muhammad Yusof dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Cikgu boleh panggil saya Wafa. Wafa, comel sangat, slow je suara dia, lemah lembut. Dia lemah lembut tu. Okey, baik. Yang terakhir. Okey, yang terakhir kita persilakan adik Putri. Okey, silakan adik Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nur Aurelia Batrisha binti Muhammad Taufik daripada sekolah Seri Aisyah Islamic School Bangi. Cikgu boleh panggil saya Putri. Okey, Waalaikumsalam Putri. Ini 4 orang adik kita tahun 5 Ya. daripada 2 buah sekolah yang berbeza. Ya. Baik. Tahun 5 dan tahun 6 ni. Tahun 6 keempat-empat mereka. Baik, kita dah berkenalan dengan murid. Sekarang kita nak tahu betapa sejauh mana pentingnya subjek ataupun topik koordinat hari ini. Sebelum tu Eli kan, tadi Eli menceritakan macam mana Eli tersesat dekat tempat letak kereta. Sebenarnya bukan Eli je. Cerita tentang sesat untuk cari kedudukan ni. Okey. Masa zaman pos laju, sebelum pos laju lagi postman nak hantar kad raya ni pun selalu dulu tersesat. Betul. Sebelum wujudnya delivery guy sebelum ni. wujud delivery ni sebabnya apa dia? Alamat yang ditulis tidak lengkap. Kedudukan yang diberikan kurang tepat. Okey. Kat situ sebenarnya cerita tentang sesat nak mencari kedudukan ni adalah cerita yang daripada dulu sehingga sekarang berlaku. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk tajuk koordinat kita nak kena pasti kedudukan bagaimana sebenarnya kita nak pastikan nak mencari satu penyelesaian masalah untuk menyelesaikan untuk masalah sesat ni tadilah itu contohnya. Begitu juga dengan nanti saya akan berikan contoh-contoh lain lagi. Boleh. Baik, itu antara orang kata sedikit mukadimah. Ya, teaser Kita untuk subjek matematik koordinat ini. Jadi sebelum itu kita berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Saya tengok adik-adik kita dah talian dulu dah macam koordinat. Jadi kita rehat seketika. Tahukah anda, konsep koordinat turut digunakan dalam vending machine dan amat popular digunakan di negara Jepun. Bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf untuk belajar subjek matematik berkenaan dengan koordinat. Baiklah cikgu. Sekarang ni apa aktiviti atau aktiviti yang kita akan teroka hari ni? Okey, Eli. Okey, bila bercakap tentang koordinat tadi, kita dah kata tentang kedudukan kan Eli kan? Kalau kedudukan ni biasanya tentulah berkait dengan peta. Okey, betul, macam geografi lah. Macam geografi. Jadi hari ni kita nak minta Eli lah. Kita lantik Eli jadi Menteri Perancangan Bandar. Seronok. Secara tak rasmi kan. Secara tak rasmi. Untuk Didik TV je lah. Untuk Didik TV. Okey. Jadi kat sini saya ada rumah kecil. Kemudian kita ada kedai-kedai dan juga kilang. Kita ada ni kapal terbang. Lapangan terbang. Lapangan terbang. Kalau kita kata nak letak lapangan terbang nanti panjang sangat kan. Besar sangat. Ni lapangan terbang. Kemudian kita ada landasan kereta api. Terminal kereta api lah. Terminal kereta api. KL Central. Okey, betul. KL Central, okey. Jadi kita dah lantik Eli untuk jadi Menteri Perancangan Bandar. Jadi silakan Eli lah. Ini adalah sebidang tanah. Wow, besar betul. Yang dianugerahkan oleh kerajaan. Memang kena color neon Dia di sebuah pulau. Okey. Al-Kisah. Al-Kisahnya. Jadi silakan Eli untuk merancang bandar Eli sendiri. Seronok betul aku kalau buat merancang-merancang ni. Tengok mana-mana je. Mana-mana je. Okey. Itu kawasan apa tu ya? Ni rumah kan? Rumah. Ni kawasan perumahan. Okay. Kawasan perumahan. Jadi kawasan perumahan dia tak boleh duduk dekat dengan apa nama tempat ni? Lapangan terbang. Tak boleh dekat dengan lapangan terbang. Tapi kalau kat Terengganu dekat dengan lapangan terbang. Jadi tak kat sebelah dia. Yang ni tetap belakang sikit. Saya tapi jauh sikit lah daripada lapangan terbang. Sinilah. Okey. Jadi jalan. Okey, ni kilang. Ada tak kat mana kilang? Tak sinilah. Tak ujung. Dia kilang yang jauh sikit. Tapi kalau ujung tak boleh juga. Nanti kedai jauh. Boleh kita pisahkan lah. Mungkin kita tak apa, itu jadi kedai, itu jadi kilang. Okey, ni tak kat sini lah. Okey. Okey dah. Lepas tu cikgu? Okey dah. Okey dah rasa itulah tu yang tanya yang itu rasa dah cukup lengkap dah. Sinilah letak kawasan sini perumahan ni.
kita serahkan kepada kebijaksanaan menteri Menteri kan? Aduh. Menteri Perancangan Bandar kita untuk merancang pembinaan bandar. Sebenarnya kan Eli kan kita bukan sekadar menyusun ni tahu. Sebenarnya dalam masa yang sama kita memikirkan tentang aspek kelestarian bandar itu sendiri. Bagaimana kita merancang. Dari segi kemudahan semualah. Ya, macam tadi Eli nyatakan tadi rumah kawasan perumahan dekat dengan lapangan terbang. Apa agaknya justifikasi ataupun kenapa Eli letak lapangan terbang dekat dengan rumah ya? Sebab kan kita kan naik flight kan? Naik flight. Supaya penumpang tak terlambat. Dah lambat 5 minit lagi. Okey, dah lambat. Okey, macam maksudnya kan kat sini sebenarnya tiap-tiap satu kawasan perancangan tu dia pembinaan tu mesti ada perancangan yang rapi lah. Faham. Macam mungkin kawasan kilang tak sesuai berhampiran dengan kawasan perumahan. Kan kawasan industri tak sesuai dengan kawasan. Jadi dekat situlah pentingnya untuk kita merancang. Okey Li, sekarang saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Cik. Di mana kedudukan kawasan perumahan? Di antara ini bukan kilang lah, ni kedai. Kedai. Okey. Ni antara kedai. Kiranya kedai tengah-tengah, rumah-rumah. Sebab senang naik kedai tengah-tengah. Okey. Di mana stesen kereta api ya? Stesen kereta api jauh sikit. Jauh sikit. Sebab takut ada pencemaran udara kan. Tapi pencemaran bunyi sikit lapangan terbang tak apa pula. Betul juga tu. Kita tak pagar lah cikgu kat sini nanti. Pagar tak ada kan? Kedap bunyi ya. Kedap bunyi. Okey, tak apa. Nampak jawapan yang Eli berikan tadi, dia kedai di tengah-tengah. Stesen kereta api jauh sedikit. Itu istilah yang digunakan. Tapi Eli bila inilah yang berlaku satu ketika ahli matematik ni namanya Charters dia duduk dekat dalam bilik dia. Dia banyak kisah lah. Ada yang kata dia nampak serangga, lalat. Ada yang kata nampak burung terbang dalam bilik dia. Rama-rama terbang dalam bilik. Yang dia tengok, dia nampak contoh kan dia terbang, rama-rama tu terbang duduk dekat satu kawasan. Jadi dia masa tu dia fikir macam mana dia nak nyatakan kedudukan rama-rama tu tadi. Ada kata rama-rama dia banyaklah kan. Tapi ceritanya begitulah. Bagaimana nak tentukan kedudukan serangga tadi? Jadi di situlah timbulnya Charters datang ilham untuk buat garisan petak-petak supaya dia senang untuk nyatakan kedudukan itu. Jadi macam kawasan Eli ni tadi kan, untuk kita memudahkan kita nak tentukan kedudukan tu, kita letaklah kawasan petak-petak sini. Alihkan lapangan terbang dia sian, lapangan terbang dia tadi. Okey, masuk dia hampirlah berada dalam. Okey. Macam tu. Kita letak dia kat atas. Okey. Jadi bila dah ada kawasan petak-petak macam ni kan, jadi mudah untuk kita berikan kedudukan dia. Okey, contohnya katakanlah yang macam ni. Stesen kereta api ni dia berada di sini. Jadi kita boleh tengok dia berada pada petak yang keberapa? 1, 2. Yang kedua dan ke depan 1. Jadi begitulah bagaimana macam itulah bagaimana Charters mendapat ilham, mendapat idea untuk menyatakan garisan Charters ini, untuk koordinat ni lah. Ya, untuk koordinat. Baik. Okey, baik. Okey, boleh Li ya? Tujuan dia untuk senang dan juga nampak lebih, orang kata senang nak susun lah. Ya, memang budaya untuk ahli matematik dan juga mereka yang ahli engineering, ahli sains ini kita mencari penyelesaian masalah. Okey. Baik Eli, seterusnya kita dah tahu tentang kedudukan. Cuba kita tengok dekat seberang sana pula Eli. Ini macam zaman sekolah saya dulu. Macam zaman sekolah dulu. Okey Eli. Jadi apa yang saya perlu lakukan cikgu? Sebenarnya Eli, yang ini ialah kita ibaratkan sebagai lautan lah. Selat Melaka lah konon-kononnya. Selat Melaka. Kapal-kapal yang sedang sibuk berlayar di bawah tu. Okey. Jadi sekarang kita nak mencari kedudukan. Jadi kita nak main sikit lah. Kita nak main warshipping. Peperangan kapal. Okey. Jadi Eli akan berperanan sebagai pirate.
Jack Sparrow yang bertanggungjawab menyerang kapal-kapal yang ada dekat situ. Okey. Jadi saya kena berdiri dekat di sana. Di bucu ni. Kita ada senjata kita dah dekat situ. Okey. Jadi saya ambil berapa senjata? Okey. Okey, ambil semua Eli. Semua? Kita nak serang satu persatu. Okey. Saya ambil semua. Okey, sementara itu murid-murid kita boleh berikan perhatian dan tumpuan ya. Okey, baik, sekarang Eli berada pada satu kedudukan. Okey. Okey, berada pada satu kedudukan untuk menyerang kapal-kapal yang ada di lautan. Okey. Jadi saya terus balik ke belakang kita mula dengan warna merah dulu. Warna merah dulu. Okey, kita mulakan. Kenapa merah, cikgu? Sebab merah itu membara. Jadi semangat nak menyerang tu lebih membara. Lebih membara. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dengan yang pertama. Wow, hebat. Nampaknya dah terkena satu kapal. Masuk. Nampak tak? Okey. 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 Lepas tu kita warna? Okey, lepas tu kita ambil warna biru pula. Biru ni samudera, semangat gelombang tu tadi, ombak tadi. Okey. Okey, ke sebelah dia. Hampir. Itu dikira juga tu sebab dia masih lagi dalam petak dia. Dalam petak dia. Okey, yang seterusnya warna kuning pula. Kuning. Okey. Kan? Mana pula kawasan dia nak ni. Tu penting tu kita tetapkan sasaran kan. Okey. Okey. Saya ambil 1, 2. Jauhnya. Tak jauh, dia hampir dah tu, dah kena lah tu. Yang terakhir warna hijau. Okey, yang terakhir warna hijau. Silakan. Okey, juga di situ. Okey, tempat yang baik. sama. Tak apa. Jadi dekat sini, okey sekejap ya Eli ya. Yang biru ni kita kata dia kena dekat sinilah. Okay. Yang hijau ni tadi dia bergerak, sebenarnya dah sampai dekat sini. Yang kuning. Yang kuning ni tadi buat lontaran sasaran kat Eli. Saya main lontar peluru tak adalah. Okey, baik. Okey, macam mana cikgu? Sekejap ya. Cikgu boleh berdiri kat sana. Okey, cikgu di sini. Okey, baik murid-murid. Kita tengok kawasan yang telah diserang di sini. Okey. Atau cikgu di sana pun boleh saya kat sini Okey. senang Okey, sikit. boleh. Okey, baik murid-murid. Tadi Kak Eli kita dah lakukan serangan terhadap kapal-kapal. Tapi tak kena pula kapal dia. Tak kena, dia kena gelombang saja, ombak saja pun. Ombak saja. Okey. Baik, murid-murid. Jadi cikgu nak tanya dengan murid-murid lah dalam talian. Okey, kita dah ada kapal-kapal yang telah diserang dan ada kedudukan yang ada di sini. Ada A, B, C dan juga ada 1, 2, 3 Okey. Jadi murid-murid, cikgu nak tanya dulu, apakah kedudukan bagi kapal yang diserang dengan pundi kacang yang berwarna merah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh siapa on nak bawa mic boleh terus. angkat tangan. 1, 2, 3. Laju Chris angkat tangan. Okey, Chris. Okey, apakah kedudukan bagi kapal yang diserang dengan pundi kacang berwarna merah di sini? Kedudukan pundi kacang warna merah ialah 3 petak ke kanan. 3 petak ke kanan. Okey. 2 petak ke depan. 2 petak ke depan. Okey, maksudnya 1, 2. Kita tengok 2, 3 petak ke kanan, kemudian 1, 2 petak ke depan. Jadi betul lah. Maksudnya dia bermula daripada 1A. Ya, sebabnya bukan 1A, di kedudukan Eli tadi. Dari kedudukan sebab Eli. di tempat kawasan sasaran tadi. Kawasan tempat kita lontarkan tadi. Okey, baik. Okey, kemudian yang kedua. Okey. Apakah soalan dulu lepas tu siapa yang angkat tangan yang itu yang cikgu pilih. Okey. Sekejap dah sedia belum? Angkat tangan dulu kalau dah bersedia macam ni. Okey, dah sedia. Okey, soalan yang kedua, apakah kedudukan bagi pundi kacang berwarna biru? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Itu dia. Yang pakai tudung putih. Hilman ke? Tak, pakai tudung putih. Okey, warna biru. Okey, Hilman. Apa kedudukan yang berwarna biru? Kedudukan pundi kacang berwarna biru ialah 2 petak ke kanan dan 2 petak ke depan. 2 petak ke kanan, 2 petak ke depan. Baik. Betul, Hilman. Okey, kita tepuk sikit. Chris dengan Hilman memang pandai. Okey, bagus. Baik. Yang ketiga. Okey, apa soalan yang seterusnya? Soalan seterusnya kita rehat dulu, cikgu. Okey, boleh. Boleh. Kita bagi adik-adik ni bersedia mental dan fizikal untuk menjawab soalan koordinat ni. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.
Tahukah anda? Satelit GPS yang membantu kita mengetahui jarak dan anggaran masa kedudukan satu tempat ke tempat yang lain telah dilancarkan pada tahun 1978. Kembali diteroka Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Rauf. Okey, kita nak sambung kita punya penyerangan kapal kita ni Cikgu dengan murid-murid Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang soalan yang seterusnya. Tadi kita dalam soalan Kak Eli. Okey, apakah kedudukan bagi pundi kacang yang berwarna hijau? Okey, siapa dia? Angkat tangan sikit. Siapa nak jawab ni? Kat tangan. Okey, Nurin, Wafa, Yufira tadi. Wafa. Okey, Wafa. Apa kedudukan pundi kacang warna hijau? Koordinat pundi kacang berwarna hijau, 1 petak ke kanan, 2 petak ke hadapan. Okey, 1 petak ke kanan, 2 petak ke hadapan. Okey, pandai. Bagus. Baik. Okey, kemudian yang terakhir, okey, ada yang terakhir warna kuning lah. Kita teruslah kepada Putri. Baik Putri, apakah kedudukan bagi pundi kacang yang berwarna kuning Putri? Kedudukan pundi kacang warna kuning ialah A petak ke depan, 3 petak ke kanan. Okey, A 3. Okey, bagus Putri. Pandai. Okey, pandai. Baik, kalau kita tengok dekat Eli pilihan jawapan murid kita tadi pelbagai. Betul. Ada yang kata 3 petak ke kanan, 1 petak ke depan. Ada yang kata A3. Pelbagai pilihan jawapan. Tapi asasnya bacaan kedudukan tadi dibaca daripada arah mana? Dari tempat saya berdiri. Ya, tempat berdiri. Itu yang dipanggil, itu adalah sebenarnya asalan ataupun ditulis origin. Titik rujukan kita untuk kita baca kedudukan itu adalah asalan, origin dia. Okey. Jadi bila yang ke depan ini ada yang kata ke atas, bukan ke atas sebenarnya. Kalau ke atas macam mana ke atas kan? Depan ini kita namakan sebagai paksi Y ataupun kita kata yang 1 2 3 ni kedudukan mencancang. Mencancang. Kemudian yang tadi yang di bawah tu ialah paksi X lah. Mengufuk. Okey, biasanya yang dibaca terlebih dahulu ialah paksi X, mengufuk. Kemudian baru baca paksi Y, mencancang. X Y kan kalau kita nyanyi alfabet ABC kan X kita dulu akan baru jumpa Y. X dulu baru Y. Betul. Baik. Okey, baik, kita teruskan ke sana ya. Okey, jom kita ke set yang seterusnya. Ya. Kita nak main dadu dulu. Kita nak main dadu. Main dadu dulu. Belah sini. Kita nak main dadu dulu. Jauh betul perjalanan cikgu kat sini. Hara cameraman. Mana aku nak pergi? Tahulah busy sikit lah diorang hari ni. Okey. Jadi kat sini yang tadi yang dimaksudkan tadi ya. Mengufuk kita ada paksi X, mencancang adalah paksi Y. Yang ini ramai yang kata sifar ni bukan sifar ya, ini adalah titik origin asalan. Dia ditulis dalam bentuk italik. Italik lah. Macam pun Y pun Y italik dan juga X italik. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak main dadu. Murid-murid dekat rumah pun sama juga. Yang Google Meet pun kita nak main dadu ni juga. Jadi kita serahkan kepada Kak Eli untuk dadu ni. Baling je berapa pun. Baling saja untuk kita nak dapatkan kedudukan dia. Cikgu. Sekejap sebelum tu Eli sekejap saya nak ambil untuk ni. Cikgu nak ambil apa tu? Okey, untuk kita nak lekatkan dekat situ. Okey. Cikgu Rauf memang suka main dadu. Hari tu datang pun pakai main dadu juga. Memang. Sebab ini adalah bahan yang mudah murid dapatkan di rumah kan. Okey, betul. Jadi saya boleh baling? Okey, boleh balingkan yang pertama. Okey, ni untuk kita dapat paksi X dulu, mengufuk dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Okey, pertama 1 maksudnya X ialah 1. Okey, 1. Kemudian kita nak dapatkan Y pula. 6. Jadi Eli, cuba Eli letakkan kat mana 1 6. Kita X dulu. X 1. Okey, Y 6. Okey, baik murid-murid. Kalau salah kita ke? Tengok. Okey. Okey. Saya tahu. Saya tahu. Okey, ini yang kita namakan teroka. Kita teruskan. Okey. 1 6. Tapi sebenarnya kalau kita tengok murid-murid, kedudukan 1 di atas garisan. Saya ingat petak tadi. Okey, baik. Okey, 1 6. Baik, sekarang giliran cikgu pula ya. Okey, cikgu pula. Boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita dapatkan X 5. Okey, maksudnya X 5 mengufuk 5.
3. Jadi 5-3. Kat mana ya 5-3? Ingat kita tengok part C. X terlebih dahulu. Okey, move tu 5. Okey, ni 5. Kemudian kita tengok Y 3 dekat sini lah kan. Okey, jadi letakkan di sini kedudukan dia. Okey, saya persilakan kat murid-murid kita di rumah. Google Meet di rumah. Okey, kita mulakan dengan Chris. Okey, Chris. Okey. Okey, cuba dadu. Cuba angkat dadu kita tengok. Okey, Chris. Okey, balingan yang pertama untuk mengufuk. Okey, baling. Goncang dan balingkan. 1, 2, 3. Lamanya. Okey, berapa? 5. 5. Okey, X. Dadu saya 5 mengufuk. Okey, 5 mengufuk. Okey, kemudian sekali lagi untuk mencancang. Laju-laju sikit. Laju-laju sikit. Okey. 2. Jadi 5-2. Okey, jadi 5-2. Bawah cikgu je. Dia. Dia memang nak murid tak boleh lebih daripada cikgu. Dia tak boleh lawan okey. Tak boleh lawan. Okey, baik. Yang seterusnya kita persilakan Hilman. Okey, Hilman. Letakkan dadu Hilman. Laju-laju untuk yang pertama. Okey. Jangan sampai hilang pula. Apa tu? Berapa? 1. 1. Okey. Kedudukan dadu saya 1 mengufuk. 1 mengufuk. Okey. Seterusnya? Seterusnya yang kedua. Kedudukan dadu saya 5 mencancang. 5 tadi bawah 1. saya. 5. Lah memang ni murid-murid ni tak boleh lebih daripada Okey. kita daripada okey. Tak boleh lawan okey. Tak boleh lawan okey. Okey, baik. Okey, baik. Okey, seterusnya terima kasih. Kita persilakan pula. Okey, Nuri Wafa. 4 mengufuk. 4 mengufuk. Okey, kemudian 3 mencancang. 3 mencancang. 4 dan 3. Maksudnya ni 4 mengufuk dan 3 mencancang. Oh, di sebelah saya. Dia dah selari dah. Dah sama dengan cikgu dah. Sebab mungkin dia dah belajar. Jadi dia ilmu dia dah sama dengan cikgu dah. Dah sampai level dah. Okey, yang terakhir. Puteri. Silakan Puteri. Okey, Puteri. 1 mengufuk. 1 mengufuk. Okey, ini macam sama je ni. Okey, satu lagi. 5 mencancang. Sama tempat lah. 1 dan 5. Oh, sama dekat sini. Kita tindihlah dekat sebelah sini. Dia sama. Okey, 1 dan 5. Okey, baik kali. Jadi dekat sini kita dah dapat satu taburan lah. Satu taburan. Walaupun dia macam tidak tanpa berselerak, dia bertumpu. Okey, tapi inilah yang kita peroleh bila data yang kita dapat tu secara rawak lah. Jadi begini juga dalam kedudukan kita kalau di kapal terbang kan, di udara dia ada laluan yang sedia ada. Kan kalau kapal kita, jadi dia ada laluan sedia ada. Kat situ kita akan tahulah mana laluan kapal udara, mana laluan udara yang sibuk dengan kapal terbang semua. Itu kalau dari sudut ni lah. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu kita nak baca mengufuk, kita nak baca mencancang. Sekarang ni macam mana pula? Tadi kita murid-murid kita bagi jawapan, dia kata 3 mengufuk, 4 mencancang. Jadi kalau dalam bentuk ayat terlampau panjang kan, takkan kita nak tulis kedudukan contohnya ya. Kalau kapal terbang AirAsia kan, apa dia punya depan dia? Ya apa ke? depan apa kalau Mas MH kan? Dia punya nombor tiket ke? Ada yang D. Dah lama tak naik flight sebab musim PKP. Pandemik, tak boleh. Tak ingat dah. Nampak sangat tak ingat dah kan? Samalah kalau Mas kita tahu MH apa-apa kan kita nak detect, jadi mesti ada singkatan dia dekat mana kedudukan dia. Takkan kita nak tulis kapal contohnya kapal MH214 berada 3 unit mencancang. Kan panjang tu. Macam mana kita nak ringkaskan dia? Jom kita pergi dekat bahagian sebelah di tengah-tengah meja ni. Meja yang setengah ni pula. Meja di tengah-tengah ni. Okey. Bagaimana? Okey, bersama dengan murid-murid pun sama. Jadi murid-murid, sekarang ni cikgu nak minta untuk kita sama-sama lah. Untuk kita sama-sama mereka cipta. Okey, satu kita kata tata tanda untuk menulis koordinat. Kalau tadi kita tahu 4 ke kanan. 1 ke depan. Jadi macam mana? Okey, kita ambil satu koordinat yang ada dekat situ tadi. Kita ada 4 unit 4-3. 4-3.
Okey, 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Baik. Okay, jadi silakan untuk Ellie. Saya sebelum melukis, saya rasa saya nak merega-regang kat otak saya. Boleh. Jadi saya nak rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, baiklah. Murid kita pun boleh nak sediakan bahan terlebih dahulu. Sementara kita rehat ni, murid-murid dalam talian boleh sediakan bahan terlebih dahulu. Jadi kita kembali selepas ini dengan lukisan pula. Tahukah anda, kita boleh mengetahui dan mengesan kedudukan sesebuah pesawat penerbangan menerusi aplikasi Live Flight Tracker. Bersama Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Rauf. Okey, tadi cikgu nak bagi saya latihan meregangkan otot jari tangan. Okey, kita nak buat apa ni cikgu? Okey, tadi kita dah tahu bagaimana kita baca kedudukan sudut mengufuk. Contohnya 4 mengufuk, 3 mencancang. Okey, tapi itu dalam bentuk ayat yang panjang. Okey. Jadi sekarang ni kita nak berfikir seperti seorang engineer. Wow. Okey, ni budaya berfikir engineer ya. Okey. Mereka ni menyelesaikan masalah. Kerja mereka menyelesaikan masalah. Jadi hari ini masalah saya akan diselesaikan oleh Ellie. Engineer dan juga murid-murid engineer. Tadi menteri. Kerana engineer hari ini merasa banyak betul topi saya hari ni. Betul. Okey. Jadi kita nak cuba ringkaskan dalam bentuk penulisan yang mudah dan tepat untuk menulis tadi. Kalau tadi 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Jadi kalau kita tulis tu dia dalam bentuk ayat yang panjang. Jadi bagaimana kita nak ringkaskan? Jadi saya silakan Ellie untuk ambil mana-mana sajalah. Pen lah. Begitu juga dengan murid-murid kita di talian ya. Murid-murid di talian. Okey, jadi cikgu nak minta untuk kita sama-sama cuba berfikir bagaimana untuk kita cipta kita punya unit tu, tata tanda kita sendiri. Baik, saya cuba ya. Silakan. Ambil warna merah jambu. Okey, murid-murid sama ya, murid-murid di talian. Okey. Tulis awak punya. Saya tak ingat zaman-zaman sekolah tu. 4 3. Okey. Okey, baik. Murid-murid kita di talian sudah ke? Ellie punya simpan dulu. Okey, simpan dulu. Kita tengok dulu murid-murid di talian. Okey, murid-murid di talian boleh angkat. Okay. Oh, masih siapa lagi. Siapa yang dah siap? Itu dia. Kita cuba kita tunjuk dulu. Ada macam sama. Okey. Cuba kita tengok. Okey, kita tengok situ. Chris dia buat macam bentuk petak macam tu. Okey. Lepas tu dia 3-4. Tapi dia 3-4. Ya, dia 3-4. Kemudian Hilman ada titik bertindih. Oh, Hilman dia ada titik bertindih pula. Puteri dan juga Wafa di atas dia ada koma. Penutup kurungan dan buka kurungan tu dan juga ada koma. Okey, baik. Okey, terima kasih murid-murid. Baik, Ellie. Okey, sekarang kita tunjuk pula untuk Kak Ellie punya. Baik, ini Kak Ellie punya. Mana Kak Ellie punya? Jeng. Macam sama je tadi. Tapi saya kosong. Oh, kosong. Dia tak ada ni Okey, baik. Baik. Yang ni okey, dia ada pembuka kurungan. Kemudian ada 4 tadi. 4 tu mewakili apa tadi ya? Mengufuk. Mengufuk ataupun paksi X. Paksi mengufuk. Okey, kemudian 3 tadi? Paksi mencancang. Mencancang paksi Y. Paksi Y. Mencancang paksi Y dan dia tutup kurungan. Tapi dia tak ada ni. Okey, baik. Semua yang kita buat itu menariklah, maksudnya sebab itu mungkin dari sudut pemahaman kita kan. Tapi yang lebih tepat dan jitu yang ni ialah cuba tengok tadi murid-murid kita tadi tepat dan jitu yang betul ialah bagaimana dia tulis tadi? Mana tadi? Cuba angkat tadi. Macam okey. Kita mula dengan Chris tadi. Chris tadi dia buka macam tu tapi dia mula dengan 3 dan 4. Sedangkan tadi kita dah maklumkan untuk membaca kita mula dengan paksi mengufuk dulu. Paksi X kan. Mengufuk dulu, jadi maksudnya 4 dulu. 4 lebih dahulu. Okey, macam Hilman tadi dia ada 2 titik bertindih. Okey. Tapi 2 titik bertindih ni biasanya kita gunakan untuk menentukan
nisbah. Okey, betul, nisbah. Kemudian dua kawan kita yang di atas tu, okey. Putri dan juga Wafa. Okey, itu adalah penulisan yang tepat dan jitulah yang itu yang digunakan oleh keseluruhan kita ya, standard kita ya. Okey, faham. Jadi maksudnya bila kita menulis mulakan dengan macam Elita tadi. 4. Betul. Okey. Maksudnya Eli kena tambah koma je dekat tengah koma. tu. Dekat mana tu? Di tengah-tengah ke atau mana? Di sini. Sini. Okey, koma pun Eli, dalam kita belajar matematik, kita menjaga juga dari sudut bahasanya. Jadi koma tu selepas 4, bukan di tengah-tengah ya. Penulisan betul-betul penting. rapat dengan 4 lah. Betul-betul dengan 4 Kita baru cuba? kita space. Macam tu, okey. Okey, macam tu. Jadi Macam ni ke? Ya, pandai. Rapat sangat ke? Tak. Tak. Okey tu. Okey. Jadi baru kita jarakkan. Kalau kita menaik di komputer pun kita koma, baru kita space kan. Jadi matematik ni dari sudut bahasa pun kita jaga juga. Okey, faham. Okey, baik Okey, baik. Jadi itu adalah sebenarnya bagaimana kita menulis untuk koordinat yang tepat. Okey, sekarang Kak Eli kita nak pergi, kita dah tahu dah tadi bagaimana tentang paksi dan sebagainya. Sekarang kita nak ujilah anak-anak kita, murid-murid kita ni. Cikgu nak tukar nama tempat saya ke senang? Okey, silakan. Okey, kat sini. Okey, lebih mudah untuk mengajar. Sekejap saya ni ya. Okey. Okey, baik. Ni murid-murid. Jadi cikgu harapkan kita dapat jelaslah. Okey, kita tengok kita punya peta dekat sini okey. Peta dekat sini. Okey, baik. Ini adalah peta di Pusat Sains Negara lebih kurang inilah dia ni. Okey, jadi kita nak tanya kepada murid-murid kita. Baik, ini sama juga konsep dia. Siapa yang nak jawab, dia terus angkat tangan paling cepat. Okey, soalannya ialah, soalan dia, apakah tempat yang berada pada asalan? Siapa? Oh, Chris. Chris dia memang laju je cepat. Okey, Chris. Baik, apakah tempat yang berada pada asalan, Chris? Apa ya? Kafe yang berada pada asalan. Ya, okey, kafe pada A. A ada di sini. Jadi di sini asalan. Betul ke sini asalan tadi? Dekat O kan? Origin. Itu asalan. Jadi betul, Chris. Bagus. Okey, baik. Soalan yang kedua. Masih lagi berkaitan dengan asalan ya. Masih lagi berkaitan dengan asalan. Okey, soalannya ialah, apakah koordinat bagi asalan? Siapa nak jawab? Oh, Hilman. Okey, Hilman. Apa koordinat bagi asalan? Koordinat pada asalan ialah sifar. Bagus, betul. Tepat sekali sebab ini. Okey, sebelum satu kita mula dengan sifar. Jadi sifar. Saya ingatkan satu-satu. Satu-satu kalau dalam kita beri tumpu kepada titik persilangan yang berwarna merah tu ya. Warna merah. Okey. Kita beri tumpu pada titik persilangan, bukan apa dia ni. Yang ini adalah petunjuk kita. I see. Okey, baik. Faham. Bagus jawapan tadi ya. Cikgu suka jawapan sebab Hilman bagi sifar. Sebab ada juga kadang-kadang kita tak sebut sifar. Kita panggil apa? Kosong. Najwa Latif. Kosong. Dia bukan kosong ya, sifar. Kosong itu ialah ruangan kosong. Okay, macam contoh ada silinder dekat Eli tu kan. Silinder ni nilai ruangan dalam tu ruangan tu adalah ruangan kosong. Itu ruangan kosong. Kalau tanya kuantiti air, barulah tengok mililiter dia. Barulah kata sifar. Itu beza antara sifar dan juga kosong. Jadi kosong ni ruang. Jangan guna dalam matematik kita tak guna kosong Guna sifar. Kita guna sifar. Okey, bagus, cantik. Okey, soalan yang seterusnya ialah nyatakan koordinat bagi science show stage. Cepat. Tak nampak siapa tu? Dah tak nampak dah cikgu ni. Aduh. Siapa tu? Tak nampak siapa tu. Okey, Nurin, Wafa. Okey, Wafa. Silakan Wafa. Apa koordinat dia? Koordinat bagi science show stage ialah 6 mengufuk 3 mencancang. Okey, 6 mengufuk 3 mencancang. Okey, jadi science show stage tu kita tengok huruf F lah kan. F 6 mengufuk. Okey, dia kata paksi X 6 mengufuk. Kemudian 3 mencancang di atas sini 3. Okey, betul. Tapi dari sudut penulisan bagaimana kita nak tulis dia?
Okey, kita nak tulis dia ialah 6, 3. Okey, kita tulis kurungan 6 kemudian 3. Okey, baik. Soalan yang terakhir lah. Yang terakhir kita tanya Putri. Okey, Putri terus saja. Okey, nyatakan jarak Eureka ke Kids Discovery Stage. Dari Eureka ke Kids Discovery Place, G. Maksudnya D ke G. Okey, berapa? Wow. Jarak dari Eureka ke Kids Discovery Stage ialah 2 unit mengufuk. Okey, 2 unit mengufuk. Sebabnya dia bergerak 1, 2 sahaja. Dia tak mencancang lah sebab dia masih dalam baris yang sama. Yang sama. Okey, ataupun 2 selah. Itulah dia. Itulah dia, Kak Eli. Baik. Cikgu nak ada rumusan Okey, penutup jadi dia terakhir? rumusan dia. Okey. Kita dah belajar tentang pentingnya titik rujukan, titik asalan iaitu origin. Okey. Kemudian kita tahu kedudukan paksi X untuk mengufuk, paksi Y mencancang, dan kita tahu tata tanda menulis koordinat dengan betul. Betul, baik. Itu saja. Alright. Sekurang-kurangnya kita lebih tersusun sikit hidup kita atau koordinat ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rauf. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Adik-adik dalam talian boleh lambai-lambai. Didik TV KPM